Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Fazira sebagai pengacara anda dalam rancangan Penyakit Apa Hari Ini. Pada hari ini kita akan mengupaskan permasalahan kekurangan iodin dalam masyarakat Malaysia. Iodin merupakan zat makanan yang diperlukan oleh manusia dalam kuantiti yang sedikit, tetapi peranannya amat penting dalam proses sintesis hormon tiroid. Hormon ini bertanggungjawab dalam pertumbuhan, perkembangan dan kawalan proses metabolisme badan manusia di semua peringkat usia. Malah, keperluan iodin ini meningkat sebaik sahaja berlakunya kehamilan. Sumber iodin ini dapat diperolehi daripada diet harian. Permasalahan kekurangan iodin semasa kehamilan merupakan satu isu yang agak serius di negara kita. Untuk mengetahui topik ini dengan lebih lanjut, apa kata kita dengar penjelasan daripada doktor. Keperluan nutrien semasa kehamilan ditingkatkan untuk memenuhi keperluan fetus dan ibu hamil itu sendiri. Di mana bagi wanita hamil ini, mereka perlu mengambil nutrien iodin sebanyak 200 mikrogram sehari mengikut recommended nutrient intake RNI Malaysia 2017 bagi mengelakkan berlakunya permasalahan dalam kesihatan ibu dan fetus itu semasa kehamilan dan selepas kelahiran bayi. Kenapa ni Kak? Ada masalah ke? Saya baru lepas cakap dengan doktor. Lepas saya buat urine test, doktor cakap saya kekurangan iodin yang boleh memberi kesan kepada saya dan kandungan saya. Oh, tak apa. Akak jangan risau. Kandungan akak masih di peringkat awal. Apa kata akak cuba makan makanan yang ada unsur iodin seperti Pengambilan zat iodin yang tidak mencukupi semasa kehamilan sudah tentu akan memberi kesan kepada kesihatan ibu dan anak. Apa kata kita tengok apa kesan-kesannya. Unsur iodin ini amat penting bagi kesihatan ibu dan fetus. Jika wanita hamil itu tidak mengambil nutrien yang mencukupi semasa tempoh kehamilan, ia akan menjejaskan kesihatan ibu dan anak dan akan memberi kesan yang negatif kepada kedua-duanya. Antara kesan ini ialah pembentukan kelenjar tiroid iaitu goiter. Goiter adalah pembekakan pada kelenjar tiroid. Ia boleh melibatkan satu bahagian tiroid yang membentuk nodul ataupun melibatkan keseluruhan kelenjar tiroid. Kelenjar tersebut boleh membesar sehingga memasuki rangga dada. Kekurangan penghasilan hormon tiroid boleh menyebabkan berlakunya goiter. Unsur iodin diperlukan untuk menghasilkan hormon tiroid iaitu hormon tirosin, dan apabila hormon tirosin kurang dihasilkan, kelenjar pituitary akan menghasilkan lebih banyak hormon perasan tiroid TSH yang akan merangsang tiroid untuk menghasilkan lebih banyak hormon tiroid
dan juga akan menyebabkan penghasilan sel thyroid yang lebih banyak. Apabila sel thyroid semakin bertambah, maka saiz kelenjar thyroid juga akan bertambah. Ia akan menyebabkan saiz kelenjar thyroid akan bertambah dan berlakunya lah goiter. Kesan yang kedua ialah berlakunya hypothyroidisme pada ibu dan bayi. Hypothyroidisme ini ialah masalah endokrin yang selalu berlaku dan disebabkan kekurangan penghasilan hormon thyroid oleh kelenjar thyroid, di mana kelenjar thyroid tidak dapat menghasilkan hormon thyroid yang mencukupi. Hormon thyroid terdiri daripada dua jenis, iaitu thyroxine T4 dan triiodothyronine iaitu T3. Kekurangan penghasilan hormon thyroid disebabkan hormon perasan thyroid kurang dihasilkan oleh kelenjar pituitary. Kelenjar thyroid perlu mempunyai rangsangan daripada hormon perasan thyroid yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary pada otak, dan kemudian barulah kelenjar thyroid dapat menghasilkan hormon thyroxine. Apabila kelenjar pituitary mengalami masalah, sebagai contoh, terdapat ketumbuhan pada bahagian hypothalamus ataupun kelenjar pituitary mengalami masalah, akan menyebabkan penghasilan hormon thyrotropin ataupun hormon perasan thyroid terganggu. Sudah tentu, dia akan menyebabkan penghasilan hormon thyroid juga terganggu dan semakin berkurangan. Unsur iodin dalam makanan diperlukan untuk menghasilkan hormon thyroxine. Jika unsur tersebut kurang, dia akan menyebabkan masalah hypothyroidisme kerana hormon thyroxine tidak dapat dihasilkan. Perkara ini sering berlaku di beberapa kawasan yang mempunyai kekurangan unsur iodin di dalam makanan. Kesan yang ketiga iaitu kesan terhadap perkembangan otak kanak-kanak. Hormon thyroid diperlukan untuk perkembangan otak dan ia sangat relevan pada awal kehamilan sebelum fungsi thyroid pada fetus bermula daripada fasa pertengahan kehamilan. Hormon thyroid iaitu thyroxine T4 diperlukan oleh ibu, di mana hormon tersebut akan melintasi plasenta dan ditukar kepada T3, di mana T3 dapat mengaktifkan jin tindak balas hormon thyroid yang berfungsi untuk mengawal perkembangan otak. Kekurangan iodin yang teruk semasa tempoh kehamilan ini boleh menyebabkan berlakunya kretinisme yang boleh dicirikan sebagai kesukaran anak-anak untuk belajar, pergerakan tangan dan kaki yang tidak terkawal, masalah pertuturan dan juga pendengaran. Kesan ini menunjukkan akibat yang sangat serius daripada kekurangan iodin pada otak yang sedang berkembang. Berdasarkan penjelasan doktor sebentar tadi, terbuktilah bahawa kekurangan pengambilan nutrien semasa kehamilan akan menjejaskan kesihatan ibu dan anak. Tetapi jangan risau, kerana setiap permasalahan mesti ada solusinya. Saya telah mengalami masalah kekurangan iodin semasa fasa awal kehamilan. Jadi, apa yang saya amalkan adalah saya telah makan makanan yang mempunyai unsur iodin dalam diet seharian. Antaranya, saya telah makan makanan laut yang kaya dengan iodin seperti ikan, kerang, ketam, rumpai laut dan sebagainya. Selain itu, saya juga telah mengamalkan pengambilan garam beriodin dalam makanan seharian dan saya juga telah mengurangkan pengambilan makanan yang boleh menghalang penyerapan zat iodin. Jadi itulah serba sedikit yang telah saya lakukan ketika fasa awal kehamilan yang mana saya telah mengalami masalah kekurangan iodin. Jadi Alhamdulillah sekarang saya telah bebas daripada penyakit itu dan Alhamdulillah saya telah sampai ke fasa terakhir kehamilan. Bagi mengatasi masalah kekurangan iodin ini, satu pendekatan telah dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu dengan mengadakan program penayodinan garam secara universal atau dikenali sebagai Universal Salt Iodization atau USI.
di mana ia dilaksanakan dengan menambahkan zat iodin dalam garam yang dipasarkan dan dijual secara menyeluruh kepada masyarakat Malaysia. Objektif program ini diadakan untuk mencegah dan mengawal gangguan akibat kekurangan iodin, iaitu iodine deficiency disorder IDD, terutamanya bagi kumpulan rentan iaitu ibu hamil dan kanak-kanak. Pada November 2018, seluruh Malaysia telah diratakan untuk menggunakan garam beriodin ini secara mandatory bagi kegunaan isi rumah dan telah mula berkuasa pada 30 September 2020. Semoga perkongsian kita pada hari ini memberi pengetahuan baharu kepada semua penonton. Berjumpa lagi kita pada minggu hadapan pada waktu dan masa yang sama dengan topik-topik yang lagi menarik. Sekian, terima kasih. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan.